Baik, 90% orang dewasa yang mengalami autism dilaporkan menganggur dan tidak bekerja. Ini antara isu yang disuarakan dalam kempen pekerjaan kepelbagaian neuro, yang mana mereka yang di bawah kondisi ADHD, autism dan disleksia bagaikan tiada tempat dalam dunia pekerjaan kerana dilihat mempunyai kemahiran kognitif yang terhad. Baik, susulan itu kita nak bersama pakar psikologi kaunseling Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM, Profesor Datuk Dr. Muhammad Fazil Cik Din. Selamat tengah hari, Prof. Selamat tengah hari. Terima kasih. Ya, Prof, mungkin kita boleh mulakan apa yang dimaksudkan mereka yang mempunyai neurodiversity ni, Prof. Okey, neurodiversity ini adalah merupakan satu kumpulan individu-individu pada aspek psikologinya. Mereka mempunyai satu set minda dan mod dalam dunia yang tersendiri. Bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia luar, bermakna berinteraksi di dalam sistem keluarga, berinteraksi dalam komuniti kejiranan dan juga di tempat kerja. Okey, mereka ini mempunyai satu set perlakuan yang tersendiri. Bukan satu masalah, tetapi mungkin kita akan lihat sebagai satu cara, kaedah yang tersendiri, kerana mereka adalah kumpulan kita namakan sebagai the minority. Kalau dekat luar negara, kita anggap ini sebagai kumpulan yang mempunyai keupayaan yang berlainan. Mereka ini tidak ada kepincangan pada aspek mental, emosi dan sebagainya. Mungkin mereka mempunyai cara gaya memberi perhatian yang tersendiri, berkomunikasi, cara mereka belajar, cara mereka kalau di tempat kerja, cara mereka perform, mereka mungkin mempunyai cara kaedah yang tersendiri. Kalau kita lihat pada perspektif yang positif, mereka barangkali mempunyai kreativiti, inovasi yang tersendiri. Tetapi lazimnya kita ni menggunakan satu sudut pandang yang umum, kita menganggap mereka ini sebagai seorang yang bermasalah. Sebenarnya mereka tidak bermasalah. Sebab itu neurodiversity ini cuba untuk nak membawa satu satu teras baru, pandangan baru supaya kita dapat membuka minda, supaya rakyat, masyarakat dapat memahami. Sebenarnya kita lebih mudah untuk lebih bagus kalau kita memahami seseorang itu. Sebab dalam psikologi manusia, setiap manusia ada potensi, dan potensi itu perlu kita terima tanpa syarat. Kita jangan letakkan syarat, kita menerima engkau mesti normal dan sebagainya. Ikut pandangan kita normal kan. Tetapi sebenarnya normal di dalam pandangan kemanusiaan itu sangat luas. Kerana individu itu mempunyai kelainan yang sangat diverse, yang sangat pelbagai. Di sinilah yang kita kena gerakkan pendidikan untuk nak membuka kesedaran kita, pengetahuan kita supaya kita faham dan kita dapat menerima kumpulan minoriti ini sebagai individu yang mempunyai potensi yang sangat besar di dalam pembangunan sumber manusia dan juga pembangunan negara kita sendiri. Dan tetapi kalau kita tengok laporan yang kita bacakan di sini, 90% mereka yang mempunyai autism itu, dewasa autism itu tidak bekerja. Jadi adakah benar mereka yang ada kondisi ini, mungkin autism atau ADHD atau disleksia, tidak mampu bekerja? Itu pandangan umum yang kita terima selama ini. Kita tidak kebanyakan masyarakat kita mempunyai pandangan yang sangat kuno, pandangan yang sangat nipis tentang manusia itu sendiri. Kita tidak melihat di dalam spektrum yang lebih luas dan lebih mendalam. Saya yakin bahawa apa yang wujud pada hari ini adalah merupakan satu amalan yang sangat nipis dan sangat kasar, very vague, sangat kabur. Kita anggap bahawa kita hanya menerima orang yang normal. Kemudian kita meningkatkan lagi tahap sumber manusia itu kepada yang lebih bagus. Daripada lebih bagus tu yang lebih kreatif dan sebagainya. Jadi lama-lama kita telah pun membuat satu saringan sehingga akhirnya kita hanya menerima seorang yang sangat normal, yang sangat bagus, yang sangat kreatif dan sebagainya di dalam potensi pekerjaan. Sebenarnya itu adalah satu kesalahan besar yang kita buat. Kerana kesalahan daripada awal, apabila kita meletakkan kriteria-kriteria yang tertentu, besar kemungkinan kita akan dalam
memilih pekerja pada aspek psikologi, lazimnya kita akan membuat dua kesalahan. Sama ada kita membuat kesalahan menerima orang yang tak sepatutnya kita terima dan kita menolak orang yang tak sepatutnya kita tolak. Jadi kebanyakan orang-orang yang macam autism dan sebagainya ataupun orang kelainan OKU, daripada awal kita dah menolak. Sebab apa? Sebab kita melakukan kesalahan yang sangat besar. Kita menolak orang yang tak sepatutnya kita tolak. Kerana apa? Kerana mereka autism dan OKU. Ini kesalahan yang sangat besar yang kita lakukan di dalam dunia pembangunan sumber manusia. Maka sebab itulah hanya 10% saja kelompok ini masuk di alam pekerjaan. Saya yakin kumpulan ini adalah merupakan orang yang punya kreativiti yang tinggi. Kerana dalam diri mereka memang ada kreativiti. Daripada kecil lagi, kebanyakan budak-budak autism ni kreativiti dia sangat tinggi. Kerana mereka dapat berfikir menggunakan otak kiri dan otak kanan dengan sangat aktif. Cuma mereka ni ada masalah di segi berkomunikasi, di segi pembelajaran, okey, tingkah laku yang tertentu yang mana kita sebagai orang biasa kita anggap ini adalah abnormal. Bila abnormal kita terus buat judgement, kita kata budak ini memang tak boleh berfungsi dan sebagainya. Sebenarnya salah. Apabila mereka melalui treatment, rawatan yang bagus untuk meningkatkan cara gaya komunikasi, meningkatkan kaedah pembelajaran dan sebagainya, lama-lama ni pada peringkat kanak-kanak mereka berjaya menjadi seorang remaja yang lebih baik dan akhir sekali menjadi seorang dewasa yang sangat bagus sebenarnya. Tetapi kerana rekod mereka itu masih lagi distigmakan dengan ASD ni, maka kita kata bahawa mereka ini termasuk di dalam golongan yang tunggu dulu. Bila kita nak ambil bekerja, tunggu dulu. Saya rasa ini adalah satu pendekatan yang sangat salah. Kerana mereka ini ada kualiti dan ada potensi yang tersendiri. Prof, apa mungkin yang perlu dilakukan oleh kerajaan, agensi kerajaan, majikan untuk pastikan kumpulan ini juga diberi hak untuk bekerja dan mendapat pendidikan sewajarnya? Secara ringkasnya, Prof. Ya, ada dua. Pertama ada pada peringkat kerajaan, yang kedua ada peringkat majikan, orang yang nak mengambil mereka bekerja. Okey, yang nak ambil bekerja ni mereka mesti mempunyai keyakinan yang sangat tinggi kepada kumpulan. Mereka mesti mengubah spektrum mereka, pandangan mereka terhadap orang yang ada autis ini. Okey. Pihak kerajaan dah ada. Kita dah ada dasar 1% untuk orang kelainan OKU. Di sini mungkin boleh meningkatkan lagi. Meningkatkan lagi, harap dalam bajet tahun depan apabila Perdana Menteri bentang sekurang-kurangnya dapat menaik daripada 1% kepada 1.2%, di mana 0.2% ini memberi peluang kepada kumpulan-kumpulan autisme ASD ini untuk mendapatkan. Jadi itu pada peringkat kerajaan dan majikan. Yang tengah-tengah itu agensi kerajaan, contohnya macam JKM, macam KKM, macam kita National Autistic Resource Center yang menyediakan maklumat-maklumat. Mereka mesti mengejar masa untuk nak merealisasikan supaya dasar kerajaan 1.2% untuk OKU terutama kepada autism ni akan dapat dilaksanakan. Dan apabila dilaksanakan, pihak majikan mesti segera untuk nak merealisasikan dengan memberi peluang kepada kumpulan orang ASD ni, autistic disorder syndrome ni, untuk mendapat pekerjaan ataupun tempatnya bekerja yang lebih bagus. Baik, terima kasih Profesor Datuk Dr. Muhammad Fazil Cik Din yang merupakan pakar psikologi kaunseling Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM dalam mengulas mengenai lebih separuh daripada golongan dewasa muda yang mempunyai neurodivergent kekal menganggur dan tidak mendaftar dalam pendidikan. Baik, kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.